Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan bergerak ke Komta untuk memberi sedikit sumbangan dan bantuan kepada gelandangan di Komta untuk bantu mereka. Jadi kita sebelum sampai ke sana, InsyaAllah kita membaca doa untuk hindar daripada penyakit, yakni penyakit COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi dengan kita membaca doa, InsyaAllah Allah akan menjaga kita dan memelihara kita. Jadi kita sedang berada di Jalan Times Square, sedang menuju ke Komta. Jadi insyaAllah kita akan beri Ustaz Sofian untuk bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sekali lagi kita turun ke lapangan untuk memberi sedikit sumbangan daripada kita, daripada NGO Surplus Pulau Pinang kepada gelandangan-gelandangan yang berada di bawah Komta. Kerana dalam keadaan negara kita sekarang ini diancam oleh COVID-19, satu virus pandemik yang cukup membahaya kepada kita, dan kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Kita nak lihat bagaimanakah gelandangan-gelandangan ini tanpa rumah, bagaimana mereka boleh menghadkan pergerakan di jalan raya. Adakah mereka ini mempunyai lesen yang besar yang tidak perlu dihadkan pergerakan mereka, atau bagaimana? Sekejap lagi kita akan tengok secara lapangan. Semalam kita buat survey, kita tengok gelandangan berada di jalanan, dan hari ini kita mengambil satu pendekatan untuk kita turun, kita memberi sedikit sumbangan untuk gelandangan. Dan kita nak harapkan di sini bahawa jika ada gelandangan-gelandangan yang masih lagi berada di bawah-bawah Komta, kita nak minta bahawa kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan perlu adakan tempat sementara untuk menghadkan pergerakan gelandangan-gelandangan ini. Kerana kalau berlakunya sebarang merebaknya penyakit dan bagaimana
Lihat sini gelandangan tengok. Bermakna ini satu benda yang cukup kita nak kerajaan melihat. Salam. Kita nak kerajaan melihat keadaan ini macam mana yang perlu ditangani keadaan ini. Sebab kerajaan perlu, macam saya katakan tadi, kerajaan perlu letakkan gelandangan ini di satu tempat yang khusus untuk kita nak bagi makan kepada mereka ini. Banyaknya polis. Okey, kita akan keluar sekarang ni untuk memberi sumbangan. Jom. Ya, insyaAllah kita akan keluar. Jadi minta semua share live ni, minta semua share. Jadi kita boleh tengok dekat bawah kaunter ni polis cukup ramai sekali dengan tentera. Gelandangan ni banyak. Kita nak minta kerajaan lihat masalah gelandangan ni macam mana. Sekarang kita ada di bawah kaunter. Masalah gelandangan ni sebenarnya kita bukan nak bagi untuk makanan dan kita nak berhimpun. Saya mencadangkan bahawa gelandangan yang perlu diambil dan dikubur di satu tempat dalam keadaan COVID ini. Okey. Sekarang ni kita dah ada roti, kita bagi kat tuan bagi dia orang makan. Sekarang ni kat situ tadi saya tengok ramai tu. Satu kereta terbut macam mana sekarang? Takkan saya nak malam apa kita tak tahu edan. Lagi kita bagi kepada tuan ni, kita serah kan, bagi tuan bagi yang tuan begini. Masalah dia memang tak boleh pakai. Kita tak apa. Bagi satu dua anggota, kita nak bagi kita balik. Sekarang ni saya pun tak nak ni, saya nak pick up, saya ada SPU daerah sekarang saya nak bagi face mask kepada balai-balai SPU. Saya tak apa lama sini. Saya nak bagi kat tuan bagi. Sebab saya nak bagi dah. Kepada gelandangan tu ramai dah. Tadi saya dah ambil video dah. Yes. Jadi pada tu makan dalih. Okey. Okey. Okey, dah juga pada lebih kurang. Okey, okey. Mana kata kita akan stop bantuan kepada gelandangan. Kita tak akan bagi kita tak akan bagi bantuan kepada gelandangan. Dan tadi saya dah tengok video dah, boleh tengok live saya. Memang ada ramai gelandangan yang tadi dia kerumun kereta. Mereka tak ada makanan sekarang. Sekarang ni mereka tak ada makanan dan arahan perintah kawalan terhad. Okey. Perintah kawalan terhad sekarang ini bermakna gelandangan dia duduk di luar kawasan rumah. Tanpa ada rumah, macam mana dikatakan perintah kawalan terhad kepada gelandangan.
kita minta hari ini, saya nak cadangkan kepada sekali lagi kepada kerajaan pusat untuk di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun perlu melihat kepada isu gelandangan. Mereka adalah manusia dan mereka juga perlukan makanan dan dalam masa yang sama mereka juga perlukan penempatan. Ini kita akan buat pemantauan jika tidak ada sebarang tindakan daripada pihak kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Mana kata isu ini akan menjadi isu yang kritikal sebab di dalam keadaan ini rakyat tidak ada makan, gelandangan tidak ada makanan dan benda ini kita minta perlu diselesaikan dengan segera. Okey, kita akan bergerak balik dan sekarang makanan ini kita akan bawa balik dan buka boleh. Kita pun tak tahu macam mana. Kita pun tak tahu sekarang. Okey. Saya hanya minta untuk buka boleh. Okey. Sekarang ni Worti ni semua kita tak tahu nak buat apa sekarang. Kita akan cuba bagi macam mana nanti. Mungkin gelandangan sini tak boleh, mungkin di Komta ni gelandangan tak boleh. Saya akan minta gelandangan di PPR mungkin akan boleh. Itu saya tak pasti, tapi kita dah beli makanan. Ya, kita boleh tengok roti-roti kita nak pun bagi banyak. makanan sebab mereka tidak ada makan. Okay, kita boleh tengok Mentah roti ada orang banyak. Jahat, mesti kena ada makan. Rakyat perlu makan. Okey, kita akan gerak sekarang. Kita di mana? Boleh cadangkan kat saya? Nak pergi bagi di mana? Hospital nak makanan kering. Okey. Kita sekarang menuju ke hospital. Kalau di hospital saya tak boleh masuk, memang double standard sebab ABDU boleh masuk hospital. Saya akan terjar, saya akan pergi di hospital sekarang juga. Ikut saya ke hospital. Jom. Dekat bawah Komta kita tak boleh bagi makan. Sekarang kita akan gerak ke hospital. Kalau kita boleh tengok gelandangan dia terlalu banyak. Tapi bila kita hendak memberi makanan, polis-polis menghalang kita untuk beri makanan. Jadi kita akan gerak sekarang ke hospital untuk memberi sumbangan makanan. Jadi kita boleh tengok. Minta semua share, minta semua tolong share. Jadi kita boleh tengok gelandangan terlampau banyak di sini dan di sana juga. Orang sudah pertimbangan ramai. Gelandangan ramai. Tak ada. Tadi saya tengok sana banyak. Ada je. Sini tak ada. Sana ramai. Itu makan, bagaimana makan? Sekarang saya nak bagi makan pisang ini. Tak, sana ada dalam 15 orang. Ada juga. 12. Oh, dia ada juga. Sebab saya nak bagi makan, saya tak boleh. Tak, saya bawa makan. Mak boleh, nanti boleh lagi. Dia orang dah gerak pergi. Nak bagi makan lah. Sebab tak bagi ya. Saya memang cuba untuk bagi makanan. Sebab bagi saya semua orang mesti mau makan. Betul tak? Tak ada rumah mesti kena makan. Dan saya dah bawa makan untuk saya nak bagi. Tapi tak boleh bagi makan. Saya tak pasti. Tak tahu. Sekarang ni dia orang kata Perintah Kawalan Terhad, Kawalan Pergerakan tak boleh bagi makan kepada gelandangan. Saya kata tak boleh bagi makan tak apa. Tapi perlu ambil gelandangan ni bagi tempat tinggal, dia nak duduk. Dia perlu makan. Rumah tak ada. Sekarang ni rumah tak ada, kerja tak ada, duit tak ada. Sekarang macam mana? Halang bagi makan, hotel tak ada. Macam mana orang nak duduk? Makan dulu tak bagi macam mana? Ini saya sudah cakap, tapi kita pun tak pasti apa menjadi apa, kita tak tahu. Tapi kita haraplah bahawa benda ni akan cepatlah berakhir lah. Kita tolong mai sebagai rakyat, kita pun simpati. Kita memang nak cuba membantu. Tapi kita diarahkan untuk tidak bagi. Saya tak pasti apa yang saya nak buat, tapi saya cuba tolong. Saya tengok tak ada makanan. Duduk di situ tadi saya tengok satu kereta mai ramai semua serbu. Apa kita tengok macam mana nanti. Kita cuba doa saja. Bagi semua selamat
Ini penyakit dia bukan kira Melayu, Cina, India apa tak. Ini semua orang boleh kena, tapi kita pun simpati kepada orang yang tak ada rumah, duduk sini lagi tak ada kerja, kerja pun tak boleh pergi. Kerja pun tak ada sekarang. Makan macam mana? Rumah tak ada. Duit tak ada, duit pun tak ada. Belanja. FFP tak halau. Jadi duit ni. Ya kalau halau sekarang, kerajaan kalau halau, perlu sediakan rumah. Sediakan tempat. Dalam keadaan kawalan terhad sekarang. Keadaan kawalan, penyakit boleh mereka. Semua orang takut. Ada face mask. Saya bagi sebab ini face mask semua kena pakai. Rumah tak ada, duduk mana? Dia orang boleh jangan keluar, tapi bagi rumah. Rakyat boleh duduk rumah. Boleh bagi sementara, penempatan sementara sehingga penyakit ini boleh selesai. Betul tak? Betul. Bisa tunggu saya ambil face mask yang saya bagi. Okey sekali tu. Dia kita boleh tengok pelandangan di sini. Tadi kita bahas
Tengok teka isu melibatkan gelandangan dalam keadaan negara diancam COVID-19. Rakyat perlu diambil perhatian oleh kerajaan sekarang ini. Sebab ancaman ini dia bukan hanya melibatkan orang-orang tertentu, semua boleh kena. Dan apabila kena, semua menjadi ancaman. Sebab tu kita turun sebagai NGO, kita nak minta kerajaan segerakan melihat isu-isu yang melibatkan gelandangan, yang melibatkan homeless. Mereka kerja tak ada kan? Kerja tak ada, sekarang ni tak ada kerja. Duit mana duit? Tak ada Ustaz. Duit tak ada, kerja tak ada, makan harap orang ambil. Sampai berapa lama sekarang? Dah 1 minggu, 7 hari. 7 hari masih tidak boleh ambil tindakan ke? Kerajaan negeri perlu ambil tindakan. Ini melibatkan isu gelandangan. Ini rakyat semua ni. Ada anak kecil tengok. Kita boleh tengok ada anak kecil. Ini bila lagi? Perlu segera ambil tindakan ini. Sebab tu kita mai, kita tengok benda ini benda rakyat. Ini isu rakyat. Perlu tengok isu ini. Segera ambil tindakan dan kita akan membuat pemantauan demi pemantauan dalam keadaan negara sekarang ini menghadapi perintah kawalan terhad. Mereka ini perlu segera diambil tindakan, perlu segera diberi penempatan, perlu segera dimai. Adakah KKM mai? Cek. Ini kena cek, tengok ini bahaya. Kalau saya nak pergi farmasi, dia cek demam. Semua ini rakyat, semua ini adalah warga negara. Ini perlu segera diambil tindakan dan kita harap pejabat daerah, kita harap kerajaan negeri Pulau Pinang dan sebagai isu kemanusiaan. Sekarang kita minta tolong bagi perhatian kepada mereka. Okey, insya-Allah. Baik, terima kasih. salam tu. Baik, salam. Ya, sekarang kita akan bergerak kita akan gerak ke Hospital Besar Pulau Pinang. Kita akan tengok apa yang kita boleh beri bantuan. Berada di jalanan, mereka terdedah kepada jangkitan, terdedah kepada virus ini. Sebab itu tindakan perlu diambil segera. Virus ini, COVID-19 ini tidak memilih mangsa. Tidak memilih mangsa. Sebab itu kita minta segera tindakan ini. Sebab ini adalah hari yang ke-7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hari ini. 9 hari perintah kawalan pergerakan ini. Dan dalam masa 9 hari tidak ada mana-mana pihak mari melihat melibatkan gelandangan. Tapi hari yang ke-9 kita ada pada hari ini, mereka mengatakan bahawa pejabat daerah baru nak ambil tindakan melibatkan gelandangan. Sebab apa? Adakah sebab saya update di status FB untuk saya memberi makan? Selepas itu baru pihak berkuasa mengatakan isu ini telah dibincangkan oleh DO. Sebelum ni buat apa? Apa yang kita buat melibatkan manusia ini? Baru sekarang mereka kata isu ini telah diberi perhatian setelah 9 hari daripada 18 hari bulan. Apa kerajaan negeri Pulau Pinang buat dalam isu melibatkan gelandangan di Pulau Pinang? Ini memang bagi kita marah sebab isu melibatkan gelandangan, melibatkan rakyat marhin, melibatkan orang-orang bawahan memang cukup dekat di hati kita. Sebab mereka ini perlu dilayan sebagai manusia. Cuba lihat anak-anak kecil terdedah. Mereka terdedah. Mereka ini perlu diberi perhatian. Adakah penyakit ini menilai penyakit ini, tengok level penyakit ini pilih bulu untuk kena orang-orang tertentu saja? Tidak, penyakit ini boleh kena semua manusia. Kalau mereka ini terdedah kepada penyakit, kita juga tidak akan terlepas daripada penyakit ini. Sebab itu ia perlu diberi perhatian yang serius. Dalam masa 9 hari mereka ini belum ada lagi mana-mana pihak
datang membuat pemantauan. Belum ada Jabatan Kebajikan Masyarakat datang membuat pemantauan. Belum ada lagi kementerian, belum ada lagi mana-mana pihak berkuasa, institusi-institusi yang melibatkan kemanusiaan ini datang melihat isu ini. Tadi ada berpuluh-puluh orang yang tidur di jalanan tanpa mengambil kira jarak daripada antara satu sama lain 10 kaki. Mereka tidak ada rumah, mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada duit. Bagaimana mereka boleh hadkan jarak 1 meter ataupun 10 kaki? Ini isu melibatkan kemanusiaan, dia cukup sensitif. Adakah kita mau bahawa ada kematian di kalangan gelandangan apabila mereka ini dijangkiti oleh COVID, apabila mereka ini positif oleh COVID-19, baru kita nak ambil tindakan segera. Teruskan share tuan-tuan bersama saya. Selfish paman. Ini bukan masalah bosku, bos kau, bos hang. Ini bukan masalah bising. Kalau kita tidak bising, macam mana tindakan nak diambil? Ini bukan 1 hari, ini dah 9 hari. Kalau kamu tak mau bantu, kamu boleh duduk di rumah. Stay at home and diam-diam. Kamu boleh diam. Kamu tidak payah. Kalau tidak, saya panggil admin blok kamu sekarang. Blok saja. Ini isu melibatkan gelandangan, isu melibatkan kemanusiaan. Apa bising? Teruskan share. Kita akan ke hospital sekarang ini. Terus share. Kita akan ke hospital besar Pulau Pinang. Kita akan edarkan roti tadi, makanan yang kita bawa untuk gelandangan. Kita akan edarkan di hospital besar Pulau Pinang. Kita tidak kisah di mana-mana untuk kita buat edaran. Ini bukan masalah bagi kita. Kita hanya mahu bahawa rakyat pada ketika ini sedia dibantu. Tapi isu melibatkan gelandangan bukan isu melibatkan makanan sahaja. Isu melibatkan penempatan. Mereka sekarang ini perlu diambil untuk diletak di satu tempat yang boleh dikawal. Pergerakan mereka ini boleh dikawal. Sebab apa? Sekarang kita tengok mereka terdedah kepada ancaman penyakit ini. Kalau kita berada di rumah, hari-hari kita mandi, keluar rumah, balik rumah kita mandi. Kita keluar rumah, kita pakai hand sanitizer, kita pakai glove, kita pakai mask, pun kita ini boleh terdedah kepada penyakit COVID-19, terdedah kepada virus COVID-19. Bayangkan gelandangan ini, mereka duduk dalam keadaan tepi-tepi jalan, mereka tidak jauh di antara satu sama lain. Bilik air pun susah, nak mandi pun susah, nak basuh baju pun susah, makanan pun mereka kongsi. Bayangkan mereka mempunyai untuk boleh terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini, virus COVID-19 ini. Ini melibatkan isu kemanusiaan. Ia bukan melibatkan isu politik, ia bukan melibatkan isu agama, ia bukan melibatkan isu kaum. Ia merentasi semua sempadan. Ia melibatkan isu kemanusiaan yang perlu kita ambil tindakan dengan segera. Nyawa seorang gelandangan sama nilai dengan nyawa seorang pemimpin. Nyawa ini tidak boleh diganti, nyawa ini tidak boleh dijual beli. Nyawa ini sama nilai setiap manusia. Apabila mati, tidak boleh diganti semula nyawa. Teruskan share. Sekarang kita pun ke mana kita nak bagi roti ni? Okey, kita akan hubungi sekarang. Di mana kita main aktivis.
Kita akan berhenti di tepi jalan. Kita akan call sekarang aktivis kita. Teruskan share, teruskan Bawa share. pergi ke depan tengok. Okey. Sekarang kita telah berada di Hospital Besar Pulau Pinang. Kita akan edarkan roti. Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan, teruskan ada di share mana? live ni. Iyalah, kita nak bagi roti ni kat mana? Telefon Arif tu ke apa? Okey, okey. Okey. Teruskan share, teruskan share. Sekarang kita cuba menghubungi wakil daripada pihak Penang untuk kita memberi bantuan memberi makanan, memberi sumbangan kepada pihak hospital. Bang, tanya sikit boleh bang? Kita ada bawa makanan. Kita macam mana kita nak bagi kat siapa? Wakil dia siapa? Di sana itu dekat kaunter. Dalam dia, ni. Dia biasa orang pergi hantar sana dengan menghantar kat ni askar polis. Askar kat mana kita nak bagi askar?